Start recording kan terlupa pula. Ah, Siapa di antara sini yang pernah mengikuti ESQ? Ada tak? Tak ada ya? ESQ ni dia buat satu macam mantra lah ya, mantra lah. I don't know how you call it, tapi dia hari-hari bila jumpa, tak kira pagi, petang, tengah malam, jumpa je pagi. Sebab apa? Sebab dia nakkan semangat pagi tu. Pagi-pagi kita segar kan. Jadi dekat akademi pun kita buat macam tu. Any program yang kita mula pagi-pagi, kita akan kata mula-mula jumpa kita akan kata pagi. Jadi bagi semangat. Jadi lepas tu tengah hari pun macam tu. Malam pun macam tu. Jadi mari kita bersama-sama ya. Kita laungkan sekuat-kuatnya ya. Semangat pagi tu ya. Okey. Pagi. 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 Okay. Jadi bila kita tengok kan ada yang lemah kan, lesu, kita buat pagi lah. Bagi semangat pagi. Okey. Saya nak dengar dulu pandangan tuan-tuan dan puan-puan ke ada soalan ke tentang apa yang berlaku semalam. Kalau ada cadangan sebelum kita mulakan pada pagi ini. Silakan. Dr. T, saya Ya, Jamalia. Ya, Dr. Jamalia, ya. Saya nak tanyalah sebab saya tertarik dengan Dr. T punya cadangan tadi yang pasal pagi tu. Ya. Kalau tengah hari takkan cakap pagi Dr. T. Tengah Ya, hari cakap betul. apa tengah hari? Pagi juga. Ya, cakap pagi juga. Pagi juga. Sampai ke malam pagi juga. Ya. Sebab saya selalu tengok yang Datuk Roslan punya dia punya video semua tu kan, dia selalu cakap pagi. So saya pelik apa yang pagi Tu yang saya kata tadi, dia ambil semangat daripada ESQ tu kan. Jadi dia orang memang buat macam tu. Kalau start program ni tak kira bila, mesti pagi. Okey. Jadi kita Tapi kena kenapa buat. kita kena cakap pagi? Pagi tu waktu pagi ke macam mana? Sentiasa. Pagi ke, malam ke, tengah hari ke, memang kita Sebab pagi. kita tengok lepas tu kita nak semangat pagi. Semangat pagi tu. Kita nak semangat pagi tu. Ya? Okey. Sebagai permulaan hari lah Datuk kan? Ya, permulaan pun boleh ataupun macam itu kalau pagi, kalau tengah hari, petang, kalau kita macam nak mula program ataupun tiba-tiba kita tengok orang lesu. Okey, kita pagi. Pagi ni semangat lah, sejuk. Ya, pagi. Kan kita fresh sampai pagi. Ya, betul. Kita fresh sampai pagi, kita nakkan semangat fresh tu lah, ya. Okey. Okey, sebelum tu saya buka saya punya Zoom ni tadi pukul 8.36 lebih kurang 8.35 36 macam itulah. Saya buka-buka je, ada 2 orang dah tengah menunggu ya. Jadi saya dia memang sungguh bersemangat ya. Jadi saya tengok dia orang pagi dah masuk, Cik Dharma dengan Cik Amalina dah pagi-pagi dah masuk. Jadi kita bagikan tepukan pada mereka berdua ni. Alhamdulillah. Jadi saya sungguhlah hari ni berbesar hatilah. Saya rasa saya nak reward kepada mereka yang datang awal pagi ni, ya. Jadi saya nak bagi hadiah lah. Saya ni hadiah saya buku je lah kan, apa lagi. Jadi saya akan berhubung dengan Cik Nordin. Jadi Cik Nordin nanti akan uruskan penghantaran kepada Cik Dharma dengan Cik Amalina ya. Tahniah. Tahniah Cik Dharma. Amalina dapat buku gitu. Rezeki tak disangka-sangka. It's always good to be early lah sebenarnya kan. Kalau awal early bird ni ada, macam-macam adalah ya. Jadi kebetulan yang berdua ni, tuan-puan berdua ni, jadi saya nanti insya-Allah lah kita uruskan tentang perkara tu. Okey, ada feedback tak dulu sebelum kita mulakan program kita pagi ni? Ada tak apa-apa cadangan ke, feedback pada semalam ke? How do you feel now? Macam mana? Saya dah Don't be shy. masuk dalam bulatan tu, Datuk. Ya.
Saya dah aplikasi malam tadi. Okey. Okey. Macam mana? Jadi saya rasa lega lah. Saya bayang sebab selalu saya macam kurang sabar sikit dengan anak-anak. So saya nak duduk dalam bulatan kesabaran. Okey, alhamdulillah. Saya ada seorang ustazah tau. Saya sekarang ni pun masih mengaji juga lagi kan. Umur-umur macam ni lagi lah nak mengaji kan. Jadi ustazah saya ni quite young lah. Around 35 macam tu, 36 ya. Dia cakap dengan saya lah, dia kata masa dalam kelas dia kata, saya ni tak sabar lah dengan anak-anak, dia kata. Macam mana lah? Jadi dalam kelas kan, jadi saya pun tak adalah cakap apa pun, tapi dah Puan Amalina dah share macam tu, nanti saya hubungi dia lah secara personally. Nanti saya cakap dengan dia lah, sebab kita ni student kan dalam kelas tu, takkan student pula nak mengajar cikgu, tapi sharing apa salahnya kan. Jadi kalau benda yang baik tu, insyaAllah Puan Amalina amalkan selalu ya, insyaAllah we will be a different person ya, kalau kita selalu amalkan COC tu. InsyaAllah Datuk, saya besar harapan lah. InsyaAllah. Okey. Yang lain ada tak apa-apa lagi yang ingin? Ya, saya. Saya banyak kali cuba bayangkan duduk dalam bulatan. Saya buat bulatan tu warna pink. Tapi menghadap matahari lah saya bayangkan, menghadap matahari. Separuh aja nampak warna pink tu. Yang lain semua bayang hitam aja. Oh, okey. Itulah saya semalam adalah bercakap dengan Datuk Ros ya tentang Puan Siti ni, Puan Siti Rahmah ni. Jadi kalau Puan Siti Rahmah tidak keberatan, nanti kita buat satu sesi. Nanti saya bantu Puan untuk mengurangkan anxiety Puan. Boleh tak? Nak tak? InsyaAllah. Boleh. Nanti Puan Siti ambil nombor saya. Kejap Datuk. Okey. Sebenarnya sekarang ni saya baru je kena attack kemarin. Ada trigger lah Datuk. Apa yang triggernya? Dia personal matter lah actually. Okey, tak apa. Kadang dalam nombor Datuk. 013 Okey. 367 betul. Okey. 6731. 6731. Ya. Tapi yang saya tak nampak bayang tu Datuk, adakah itu memang datang daripada otak fikiran saya ataupun macam maksud saya tu adakah dia reality yang saya memang tak boleh bayang? Dia macam ni, kita with practice insya-Allah boleh. Ya, we practice. Sebab kadang-kadang kita tak biasa buat kali ni. Kita nak membayangkan, ada orang ya dalam kita teknik-teknik ni kadang-kadang suruh bayang pun dia tak boleh bayang ya. Suruh kita nak put into trance ya. Trance ni maksudnya dalam keadaan yang tenang, semua fokus pun dia tak boleh sebab dia banyak sangat bercelaru dekat kepala dia. So itu sebab we practice. Tu saya kata kita kena duduk betul-betul ya. Kita kena buat. Jadi hari ni kita ada satu teknik yang kita akan buat, detox minda. Dalam detox minda ni nanti kita akan cuba hilangkan apa-apa sahaja yang terbuku dalam fikiran kita. Itu nanti kita akan buat insya-Allah ya. Kalau boleh saya share lah Datuk, yang saya nak buat tu kan. Sebenarnya saya nak jumpa seorang sahabat karib saya. We are quite close and I trusted the person so much before. Tapi something happen, saya marah kat dia, dia ada buat kesilapan kat saya. Saya terus tak pernah contact dengan dia, kami memang lost contact. Walaupun saya kadang-kadang stop juga dia punya WhatsApp kan, dia punya status. Tapi tak pernah bercakap dah 2 tahun, dah almost 2 years. Sekarang ni saya nak berdepan dengan dia sebab saya ada jumpa psikologis actually. Jadi dia kata you kena lupakan, you kena maafkan. Itu yang saya tak boleh. Sampai ke hari ini. Jadi itu ke sebabnya saya nampak kelam aja, nampak
hitam aja dalam bayangan yang Datuk minta saya buat semalam. Is it because of that? Well, I don't really know what's inside your mind, because if I say yes, that means I'm mind reading you, which I'm not supposed to do that. But the way you are telling the story looks like itulah dia puncanya. Looks like, yeah. I didn't say it is, yeah. So hanya melalui terapi, ya, teknik nanti kita akan buat, ya. InsyaAllah puan boleh lupa, sebab memang itu adalah merupakan detox minda, ya. Itu benda yang toksin dalam minda kita. Kita memikirkan benda tu, asyik fikirkan, is always our mind, ya. Dan dia mengganggu kita ni macam ni lah Puan Siti. Macam kita ni seorang yang pelupa, ya. Kenapa dia pelupa? Kenapa ada orang the same age dia tak pun pelupa? Because somebody some people they like to think about things that happen in their life too much. Keep on thinking, fikir. Bila dah terlalu banyak perkara yang difikirkan, dia tak bagi ruang dalam kepala dia banyak fikir tentang life dia, ya, tentang problem dia. So kita ni sebenarnya kita ada 13 billion, ya, kita punya sel-sel dalam otak kita. Tapi kalau kita dah penuhkan dengan perkara-perkara yang ni lah, yang toksik ni, macam mana kita nak fikir, macam mana kita nak bagi otak kita ni fresh, fikirkan perkara yang baik-baik, be innovative, kreatif, ya. Itu sebabnya perkara-perkara ni kalau kita melalui terapi nanti, insya-Allah, ya, kita cuba dulu detox minda petang ni. Itu akan menjadi a step stone for you first, and then kita akan teruskan dengan terapi, ya. Saya dengan Datuk Ros nanti akan buatlah, puan call saya, nanti saya bagi link, nanti saya Datuk Ros dengan puan lah, kita buat sama-sama, insya-Allah boleh bantu tu, sebab saya dah tengok, ya, saya dah tengok perkara ni memang boleh berlaku sebenarnya, boleh puan boleh get back to normal, insya-Allah. Dengan syarat puan betul-betul ndak, kan, janganlah tolak. Kalau kita tolak, that means tak bolehlah perkara tu berlaku. Boleh puan, ya? InsyaAllah try. Okey, ada lagi yang lain yang ingin share ke apa-apa ke? Tok Ros, anything to say to start off today? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. We are meeting again hari yang kedua. Cumanya saya yang feedback tadi yang sebagaimana Tok T bagi tahu tu, just nak dapatkan your feedback on the kefahaman, on other of course you are expecting banyak kita punya pattern. Because kita pun tak boleh nak zoom terus kepada pattern without you knowing the background of ataupun the philosophy behind sesuatu the theoretical part tu. Cumanya the theoretical part tu sebab Tok T dah bagi buku yang rahsia sains tu, there's a lot of information there, so maknanya please read for you to understand better. Of course kita tak boleh nak explain too long dalam keadaan yang singkat ini, so kita nampaklah macam chop je kan kita punya maklumat yang diberikan tu. But rest assured that you can get more information on the history, on each pattern, the philosophy behind it di dalam buku rahsia sains tersebut, dan pelonjak inovasi pelonjak prestasi tu. It's a very good book written by all the good NLPers. So saya kira that can help you a lot. But from time to time kita juga bagi assurance that we will always help you. No matter dalam keadaan mana, just let us know so that kita boleh bantu sesama kita. Tak ada bayaran kan Tok T? Don't worry about payment, don't worry. Kita just nak share info, and inilah saham akhirat kita, so itu aja. Okay, thank you. Okay, thank you Tok Ros. Jadi sebagaimana yang Tok Ros kata tadi, Tok Ros pun offer servis tu. Jadi pada tuan-tuan dan perempuan, kita hanya offer untuk grup ni je, ya. Grup lain kita tak ada offer.
Jadi kita sama-sama belajar sebenarnya. Kami pun masih lagi belajar ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan have any issues ya in your life ataupun your children's ke your colleague ke, just refer to us ya. Kita ni pun memang gladly lah nak bantu sebenarnya ya. Kadang-kadang kita pun terfikir jugalah why masa saya di bahagian psikologi dulu, kita punya statistik ya Nordin, tak ramai sangat pun yang datang mengadu, terutama yang walk in. Memang jarang sangat yang walk in. Yang referred cases tu lagi banyak daripada yang walk in ya. Jadi itulah saya ni ada yang baru nak masuk kejap ya. Jadi itu sebabnya kami ni membuka ruang pada tuan-tuan dan perempuan ya. Kalau hanya nak bercakap kadang-kadang kita tak tahu pun ya. You don't know that you have something on your mind ya. Tapi rasa macam tak selesa, macam ada je perkara yang tak kena in your life. With that pun ya, by talking to other people ya, itu pun dah membantu sebenarnya ya. Of course, some people said time will heal. But how much time do you need kan to heal? Berapa lama nak tunggu? Kadang-kadang kita punya kerisauan ni, your stress tu, sometimes stress ni, as what I said yesterday ya, distress dengan you stress ya, ada stress yang baik, ada stress yang tak baik. Kalau stress yang tak baik akan jadi penyakit pada diri kita ya. Psychological disease ada kan, psychological disease. Jadi perkara ni pun nanti kita share lah along the way. Ada buku yang saya baca tu, kursus yang kami lalui, nanti saya akan share dengan tuan-tuan perempuan along the way ya. Dalam kita punya kursus ni kita tak banyak masa, tapi insyaAllah saya akan selitkan jugalah cerita-cerita dalam buku yang saya baca. Semoga akan mendapat manfaat kepada tuan-tuan dan perempuan semua ya. Okey, saya ingat sekarang dah 9.20, kita boleh mulakan ya pagi ni. Okey. Ini adalah saya dah update ya daripada yang semalam. Okey. Ya, saya angkat ke atas ni. Okey. Kita semalam kita dah cover daripada pengenalan tentang NLP, kita dah buat breakout room, impact linguistik kita dah bercakap, kita dah buat COC ya, Center of Cycle of Excellence ya. Kemudian kita dah buat state management, kita buat sikit semalam. Kemudian tonggak NLP, kemudian andaian NLP. Andaian NLP ni kita akan kita tak habis semalam ya. Kalau ada masa kita sambung lagi, sebab saya ingat today kita concentrate more on terapi lah ya, teknik-teknik semualah kita concentrate that today ya. Tapi whatever happen, kita tengoklah today macam mana pergerakan kita lah ya. So today mula-mula nanti kita akan buat breakout room number 4. Kemudian kita akan buat coach crash kepada tuan-tuan dan perempuan yang dah ikuti coach state yang pagi-pagi tu ya, yang Haji Mat Taib buat tu. Saya difahamkan ramai yang dah ikuti, I think around 20 people lah from this group yang dah ikuti. So coach crash state ni will not be any problem to you. Tetapi yang belum ikuti, insyaAllah kita akan explain nanti. Kemudian kita juga akan buat sistem representasi diri ya. Form yang saya bagi pada Cik Nordin tu, yang tuan-tuan perempuan ada tu, dah print kan, iaitu kita akan buat pagi ni ya. Kemudian kita akan ada breakout room yang kelima. Kemudian kita akan explain tentang sistem representasi diri. Sistem representasi diri ini akan membawa kepada penerangan tentang visual, auditory, kinestetik ya, dengan olfactory, dengan gustatory lah, VAKOG actually semuanya ya. Tetapi kita selalu mention tentang VAK je lah ya. Dan breakout room 7, dan kemudian kita akan juga beri penerangan tentang eye assessing cue.
I ni tuan-tuan perempuan banyak memberi maklumat. Itu sebabnya apabila kita bercakap ya, kalau orang tutup ni pun ya, ditutup sampai sini sekarang kita kena pakai mask semua kan. Tetapi dengan cakap seseorang yang pakai mask tu pun, dengan mata dia pun kita dah tahu dah. Pergerakan mata dia tu dah tell us something about them ya. Itu yang kita nak belajar hari ni ya. Kemudian seperti mana saya cakap tadi pada Puan Siti Rohmah, kita akan juga buat detox minda today. InsyaAllah kita akan buat satu teknik lah ni nanti ya. Dan kita buat predicate. Predicate ini adalah exercise untuk sistem representasi diri dan VAKOG. Itu nanti tak apa. The term tu jangan risau, kita akan explain all the way. You don't understand, that's fine, just ask ya. Kita akan explain sebanyak mungkin yang boleh lah ya. Dan ini adalah optional ya. Kalau boleh ada masa kita buat ya. Kalau tak ada masa kita akan sambung lain kali bila-bila masa tuan-tuan perempuan free ya. Don't worry. Sebab today kita nak concentrate more on practical part ya. Saya nak tuan-tuan perempuan by end of today you dah tahu dah apa dia teknik-teknik NLP yang tuan-tuan perempuan perlu buat. Ya, yang orang kata je, kalau orang kata coach state je, dah tahu dah coach state dah macam mana nak buat, dah tahu dah. So pagi ni kita akan mulakan dengan yang itu dululah ya. Okey, alhamdulillah. Ya saya. Ya. Apa ni yang representasi diri tu kena buat sebelah petang yang tu. Sebab dia representasi nak buat petang. Sebab dia banyak berkaitan. Kita tengok dulu macam mana ya. Kalau nak buat petang, sebab saya ingat petang ni terpulang betul macam mana? Saya tanya aja. Terpulanglah. Okey. Sebab kita ada kita tengok macam mana dulu sekarang. Kita tengok dulu, kita adjust macam mana. Pagi ni kita buat dulu coach state dengan crash state, kita buat dulu. And then ada penerangan-penerangan. Kalau misalnya sempat kita buat sebab dia penting, sebab kalau ada lebih masa jadi boleh tanya soalan. Kalau kita buat petang dah tak ada masa nak tanya soalan kan. That is very important in NLP. Kan terus ya, what do you think? Yeah, okay, no problem. Okay. Cuma ni kalau apa ni macam we are going to start with the coach and crash state, maybe we can ask berapa orang yang dah attend so that kita tahu supaya I mean that will be good for them also lah. Kalau katakan dia jangan perbanding lah, because macam Haji bukan kata coach state and crash. Normally crash state kita tak buat, coach state ni dia berbeza-beza kan. Maybe kita introduce yang the simpler one dulu, then later they can expand it to apa ni lah, a more detailed and comprehensive. Okay. Mana hari kedua? Ni hari kedua yang kita buat. Should we start with an incantation dulu, Tim? Yang ni yang kata iyalah tu yang kat bawah tu kan? Okey. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, ini adalah perkara yang kita selalu buat. Kadang-kadang ya mungkin Puan Siti Rohmah tadi mungkin ada, because you mention about your friend of yours tu ya. So kita selalu buat incantation ini. Incantation ni adalah perkara yang kita hendak lakukan dan kita selalu buat macam affirmation, self affirmation ya. Kita buat perkara ni ya. So apa yang saya nak tuan-tuan perempuan buat, kalau boleh kita berdirilah ramai-ramai. Kita berdiri. Supaya senang jugalah kalau berdiri ni dia akan memberikan somatic movement lah ya. Okey. Kita berdiri semua. Jadi kita buat ramai-ramai ya. Okey. Saya akan baca lah, saya baca dan tuan-tuan perempuan ikut. Nothing or nobody ya can affect me negatively ya. Okey, saya buat. Nothing or nobody can affect me negatively. Negatively. Okay, lagi sekali kita buat. Nothing
Nothing or nobody or nobody can affect me Can affect me negatively. negatively. One more time, yeah. Nothing Nothing or nobody or nobody can affect me can affect me negatively. negatively. Okay. Ya. Okay, yang ini pun incantation yang tuan-tuan perempuan boleh amalkan selalu supaya kita bila ada orang yang macam tu lah yang mengganggu fikiran kita semua. So you say this to yourself, ya. Nothing or nobody can affect me negatively. Ya. Kita jangan jangan biarkan apa yang mereka rasa tu tak suka kita tu memberi kesan pada kita. Biarlah, because you cannot change people, kan? The only thing that you can change is yourself, kan? If you expect people to change over and over again, you are insane. Orang cakap gitulah, kan? You are doing it the same thing all over again, yeah? You'll be insane, yeah? Okay. Okay, saya tengok. Oh, Cik Malik tak ada borang representasi diri, ya. Kita akan, kalau tak ada, Nurdin, you boleh bagi ke? Kita akan tunjuk juga kat sini. Boleh juga jawab melalui yang akan saya share nantilah. Dah, Nurdin dah bagi dah dekat Cik Malik. Saya share dalam grup dalam grup. Okey. Saya bagi dalam grup. Okey, terima kasih Cik Nurji. Elok kalau ada kopi sendiri, jadi boleh gunalah, kan, boleh guna for your future use also. Nak tahu sama ada anak-anak kita ke, ya, our spouse ke, our friend, our colleague, our boss ke. Ada boss, yalah, mungkin kita ni boss lain macam, kan. Ada boss, they are willing to cooperate with their subordinate. Ada yang, wah, aku bos tak boleh. Ada yang macam tu. Tak apalah. Ikut rezeki masing-masing lah. Bos yang macam mana kita dapat, kan. Okay. Okay. This one, kita dah belajar semalam macam mana kita nak buat antara kita belajar semalam tentang COC tu, ya. Macam mana kita nak masuk dalam circle dan we want to stay inside the circle. Ya, ini adalah secara penerangan dia. Ini tuan-tuan perempuan boleh refer dalam buku Rahsia Sains, ya. Muka surat 77, ya. Dato' Rose, you want to explain this? Okey, terima kasih. Okay. Ini lebih kepada macam semalam kita dah buat COC. Dan bila mana yang ini lebih kepada kaitan langsung dan tidak langsung. Maknanya when you have something yang memberi kaitan langsung tu membina gambaran minda mengenai apa yang berlaku, dan yang tidak langsung tu menyisih diri daripada sesuatu pengalaman. Okay, next. Macam kita kata berbentuk matlamat terapi fobia untuk garis masa semua ni, kan. Okay, maybe kita tunjuk slide yang satu lagi tu. Okay. Next. Okay, for instance like this, kan. Associates maknanya you are driving. You know you are in your rational punya keadaan ataupun sedar. Maknanya kita tengah drive. So this you associate to the driving. However, if you were to dissociate, maknanya kita dengan minda kita melihat yang kita tengah drive, watching you driving a car. Maknanya it's you, tetapi you're watching, you dissociate yourself daripada keadaan tersebut dan menyebabkan itu. Sama juga macam kalau kita mengalami macam kes-kes yang negatif dan sebagainya, kan. So dalam keadaan itu, kalau kita associate, kita keep on thinking about sesuatu perkara yang menghantui kita. However, if you manage to dissociate yourself, okay, I have this problem, okay, letak tepi. Maknanya you keluar, buka minda kita dan kita rasa, okay, kita melihat masalah tersebut semakin kecil. But then you have to buatkan wayang minda lah, ya. Wayang minda tu
menunjukkan bahawa masalah tu sebenarnya kecil aja. So lama-lama dia akan hilang. That means you de-associate yourself. Sama macam kes Puan Siti Roma ataupun siapa-siapa ya yang having something yang bothering you too much. Perkara itu kita boleh associate and dissociate. Sama juga macam like COC. When you want to be in a situation sabar, suka, so on, you move into that circle. Ini sebab kita buat circle. Tetapi for associate and dissociate is all in your mind. You can dissociate and associate yourself. So basically it's like that lah ya, associate and dissociate. Yang ini kita akan buat breathing for those yang it helps you a lot. Sebenarnya pengalaman saya pun when saya di introduce dengan all this what kita take for granted actually when it comes to breathing. Sebenarnya banyak perkara yang boleh somehow it heals you bila you buat a proper breathing. Dan kebanyakan bila saya dah masuk NLP lah, just to share, dan NLP baru kita realize bahawa kadang-kadang sakit-sakit yang kecil-kecil ni sebenarnya it can be healed by just have a proper breathing. Same goes for macam you are in a stress mode misal kata, suddenly you have so many things to do and then you just keep calm. So bila kata state management tadi, do a breathing, saya selalu amalkan yang ni lah yang kita akan buat ni, Wim Hof breathing ni sebelum tidur ataupun in the morning. Then it helps you a lot because kita nakkan oksigen. Sometimes kita jadi stress atau jadi anxiety atau depressed is because of we have lack of oxygen in ourselves, you know. Sebab kita take for granted. You always take for granted unless kita realize we are in an aware situation, state management kita betul, then it will be okay. But please do this. It helps a lot. It helps to me and I'm sure it also helps the others for this year. So maybe kita mulakan dah. Okay, sebelum kita mulakan ni, saya nak share dengan tuan-tuan perempuan apa yang Datuk Ros share dengan saya. Dia selalu buat teknik ni malam-malam sebelum tidur dengan cucu dia. Jadi cucu je pula. Malam ni tak buat ke? Hi guys. Dia. Dengan the hi guys tu yang she always remind me kadang-kadang kita dah penat kan lepas solat tu lah dah tidur dah because she still sleep with me. Saya kata can we do this breathing? Okay, hi guys tu okay lah. Okay. Jadi ya tuan-tuan perempuan kita buat sama-sama ya yang ni ini teknik ni. Teknik yang sangat mustahak yang semua orang sebenarnya kalau amalkan insya-Allah kita yalah kata Datuk Ros ni benda-benda yang in fact bukan yang kecil pun, yang besar pun kadang-kadang kita boleh solvekan ya. Jadi saya minta kerjasama tuan-tuan perempuan supaya duduk dalam keadaan yang selesa. Sebenarnya kan yang ini nanti saya share dia punya link, tuan-tuan perempuan boleh terus dapat, tapi yang ini memang video ni saya dah save kan untuk our training purposes. Nanti saya share dia punya link, jadi tuan perempuan boleh tengok hari-hari, boleh buat on your own. Kalau boleh at the beginning buat dua kali, pagi dan malam. Malam anxiety tahap teruk sampai kena buat. Cik Azlinda, you were saying something? Tak ada ya? Okay. Jadi jadi yang ini seperti mana saya katakan tadi, ambil yang paling selesa kat kita lah, nak duduk ke, nak berdiri ke, nak baring pun okey ya. Jadi kita buat sama-sama, kita ikut je instruction ni. Tuan-tuan perempuan mungkin pernah dengar Wim Hof ni. Nanti tuan-tuan perempuan boleh google siapa Wim Hof ini. Dia ni Iceman, dia boleh masuk dalam ais ya. Lama dan dia boleh berenang dalam ais ya. Tapi rahsia dia sebab dia buat breathing technique ya. Okay, ready untuk semua ya. Kita sama-sama tenangkan fikiran. Kita rumah lah kot. Mute please. Hold on mute. Dah mute dah.
Apa pula tak boleh ni? Minta Tuan Puan boleh mute kalau apa ni masa ni. Hi guys. Tak bersama Tuan Puan yang mana ni boleh mute lah. Sebenarnya saya boleh kontrol juga. Semua kadang-kadang tak sempat nak kontrol kan. Okay. Ready semua? This is a guided breathing session. Relax to the deepest. Lie down, sit down, whatever it takes. Relax. Are you ready? Here we go. Round number 1. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Just go with the flow of the breath. In, out. In, out. In, out. In, out. Into the belly. In. Make it circular. Fully in and letting go. Just keep on going. No pause between inhalation and exhalation. Ten more. Fully in, let it go. Five more. Let's give it all we got. Last one. Fully in and let go. All right. 1 minute breath hold from now on. Be in this moment. Let the body do what the body is capable of doing. Be aware of your heartbeat. Slow it down and just be in this moment. Let that relaxation spread down to your toes, into your fingertips, to the base of your neck and head. You are almost there. Do you want to prolong your breath hold? Pause the video now and continue when you feel the urge to breathe. Okay, recovery breath in. 5, 4, 3, 2, 1. Take a deep breath in and hold for 15 seconds. Exhale in 3, 2, 1. Let it go. Round number 2. Back into that rhythm. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. In, out. In, out. In, out. Into the belly, into the chest, and let go. Like a wave. Make it circular. Fully in and letting go. Just keep on going. No pause between inhalation and exhalation. In with peace, out with stress. Ten more. Fully in, let it go. Nice, deep, circular breaths. Five more.
Let's give it all we got. Last one. Julian. And on the exhale, stop. 1.5 minute breath hold from now on. Feel. Become aware of your body. If your hands and feet are tingling, or you feel your body temperature is changing, that's okay. You're doing fantastic. If you need to breathe before I give the cue, that's okay. You are almost there. Do you want to prolong your breath hold? Pause the video now and continue when you feel the urge to breathe. When you're ready, fully in and hold for 15 seconds. Exhale in 3, 2, 1. Let it go. Round number 3. Back into that rhythm. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. In with the relaxation, out with the stress. In, out. In, out. In, out. Into the belly, into the chest, and let go. Like a wave. Make it circular. Fully in and letting go. Just keep on going. No pause between inhalation and exhalation. In with peace, out with stress. Ten more. Fully in, let it go. Nice, deep, circular breaths. Five more. Let's give it all we got. Last one. Fully in. And on the exhale, stop. 1.5 minute breath hold from now on. Become aware of the blood running through your veins, your heart beating. Feel. Thirty seconds left. You are almost there.
Do you want to prolong your breath hold? Pause the video now and continue when you feel the urge to breathe. All right. Breathe in and hold for 15 seconds. Exhale in 3, 2, 1. Let it go. Let your breathing return to normal as you finish up the round. Move your body bit by bit, starting with your fingers and your toes. Let your breathing normalize. If you liked this guided breathing session, we got more for you. We got a free app on our website. Download it. It's good stuff. Thanks for your time. And I wish you a good night, or a good day, and a good life. All the love, all the power. So macam mana, semua orang buat tak? Buat kan? Jadi dia elok diamalkan, kita akan rasa berbeza kita buat sekejap tadi pun sekejap kita buat sama-sama tu pun, sebab dia memang apa yang dia dah buat ni memang dah diiktiraf lah Jadi kita ikut je lah mana-mana yang dia orang dah recommend kan. Tetapi tuan-tuan perempuan, for a start kalau tuan-tuan perempuan nak buat ataupun nak ajar anak-anak, anak-anak ni especially kita ajar dia buat breathing kita buat kiraan 5-5-5 5 kita inhale and then hold for 5 and then exhale for 5 Okey. Sekarang saya nak tengok macam mana kaedah tuan-tuan dan perempuan buat breathing sekarang ni tangan kanan letak atas dada, kita buat sama-sama sekarang. Tangan kanan atas dada, tangan kiri letak atas perut. Perut atas sikit pada perut tu, dekat diaphragm tu lah. Sebenarnya kat diaphragm tu yang bernafas, bukan perut. Orang cakap kadang tarik nafas kat perut, bukan kat perut, kat diaphragm sebenarnya. Jadi kita buat sama-sama kalau berdiri pun boleh, duduk pun boleh, tak apa sebenarnya Jadi kalau saya kata tarik nafas, tuan-tuan perempuan perhatikan tangan mana yang naik Okey, sekarang ni tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, hold, 1, 2, 3, 4, 5, let go, 1, 2, 3, 4, 5. Again, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, hold. 1, 2, 3, 4, 5, let go. 1, 2, 3, 4, 5 Tangan masih lagi di dada dan di perut. Sekarang ni saya nak tanya. Bila saya kata tarik nafas, yang mana yang naik? Tangan kanan ke tangan kiri? Kanan. Tangan kanan. Kanan kat dada kan? Dada. Tangan kat dada. Jadi bila tarik nafas, maknanya yang kita tarik nafas, dada lah yang naik. Gitu? Jadi tangan kiri. Okey. Berapa orang kata tangan kanan, berapa orang kata tangan kiri? Sekarang ni cuba bagi reaction dekat reaction tangan dekat your page. Siapa kata tangan kanan angkat? Buat reaction. Saya nak kira berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Maknanya 8, 9, 10. 10 participant 10 participant kata tangan kanan naik. Betul ya? Saya tangan kanan. Tangan kanan. Maknanya 10 lah.
Sebab sini dia kata 10 participants raise hand. Jadi maknanya 10 orang kata bila kita tarik nafas dada kita naik. Ya. Maknanya yang balance ni 10 tolak daripada 44 ni 34 kata tangan kiri yang naik. Betul? Betul. Can I assume that? Yes. Okay. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan 12 orang kata raise hand. 12 orang kata tangan kanan naik. Sebenarnya bila kita bernafas ya tuan-tuan dan puan-puan, dia ada tanggapan yang begitulah bila kita tarik nafas ya. Macam tu kan. Itu sebenarnya kaedah yang tak betul. Sebenarnya itu sebabnya kita kena taruh tangan dekat dada satu, dekat diaphragm ya, dekat perut kita ni satu, dekat sini satu. So bila kita tarik nafas kita naikkan dada kita, maknanya kita dah lah stres, kita streskan lagi bahu kita dengan naik lagi ya. So that's not the right way. Cara yang betul adalah tangan yang di perut ni. Bila kita tarik nafas, perut kita ni kita isikan dengan oksigen ya. Kita tarik. Jadi yang turun naik adalah perut saja. Perut saja yang turun naik. Tangan kanan tidak bergerak. Ya, tangan kanan tidak bergerak. So, bila kata tarik nafas, tarik. Tengok ya. Jadi tangan kanan ni dia memang duduk sini je. Jadi sebab dada kita ni kita tak nak dada kita ni kerja banyak kerja. Ya, jadi tuan-tuan perempuan kita buat lagi ya lepas ni kita buat kaedah mana yang 12 orang tadi yang raise your hand ya. Betulkan minda ya. Reframe your mind. Sekarang ni bila kita tarik nafas yang turun naik hanyalah perut diaphragm, bukan dada. Dada kita dia stay put, jangan kita ganggu dia ya. Dia kerja dia hanya kita melalui dia, ambil udara tu masuk ke perut dan kita keluarkan balik, keluarkan segala kekotoran yang ada pada badan kita. Itu semua di perut, bukan di dada. Dada dia tak ada berfungsi pun. Fungsi dia hanya untuk laluan sahaja. Bukan kita turun naik begitu ya. Boleh ya? Okey, sekarang kita buat sama-sama ya. Masih letak tangan supaya kita boleh tahu. So next time kita dah tahu cara yang betul ya. Okey, sekarang ni taruh tangan kanan di dada, tangan kiri di perut, di diaphragm. Kita tarik nafas. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, hold. 1, 2, 3, 4, 5, let go. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, boleh tak? Agak sukar kalau kita tak biasa. Selalunya memang kalau kita tarik nafas, terus je kita naik dada kita kan. Sekarang ni kita stay put our dada ni. Kita punya bahu ni semua ni jangan ganggu dia. Yang bekerja adalah perut sahaja. Ya, dada ni untuk laluan udara tu. Okey, kita buat lagi sekali. Tarik nafas ya, perut tu. Concentrate dengan tangan di perut tu yang turun naik ya. Okey. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Let go. 1, 2, 3, 4, 5. Last time. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Let go. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, alhamdulillah. Bagi tepukan pada tuan-tuan dan puan-puan kepada diri kita sendiri. So hari ini kita dah belajar satu teknik pernafasan yang saya saya rasa tuan-tuan dan puan-puan yang baru tahu ke tak apa, kita amalkan. Yang penting amal ya. Kalau kita ada ilmu, kita tak amal pun tak guna jugalah ya. Jadi kami di sini, saya untuk Ros ni bersemangat nak jumpa tuan-tuan dan puan-puan, bersemangat nak share ilmu ya, supaya tuan-tuan dan puan-puan amalkan ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan amalkan, insya-Allah kami dapatlah ganjaran pahalanya. Kalau tak amal, dia stuck di situ je. Kami sampaikan ilmu tetapi tidak ada apa-apa amalan ya. Jadi kita minta kerjasama pada tuan-tuan dan puan-puan lah untuk amalkan apa yang telah kita belajar pada hari ini. Okey,
Seterusnya, sekejap ya. Right. Okey. Okey. Kita dah belajar kaedah pernafasan, ya. Jadi sekarang ni kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah mengikuti bukan program lah, yang slot coach state dengan Haji Taib pagi-pagi tu. Hari ni sebenarnya hari terakhir dia sebenarnya. Dia dah habis dah ni. Pukul 10 ni. Mungkin sedang lah sekarang ni, sedang lah. Hari ni terakhir, hari yang ke-7, ya. Jadi pada yang telah mengikuti, tahniah, dan saya rasa tuan-tuan puan-puan tidak ada masalah untuk mengikuti pada kelas pada hari ini. Tapi saya nak tengok ya berapa orang ini tangan ni. Okay, macam mana ya kita nak hilangkan orang yang raise hand tadi tu? Macam mana nak hilangkan? Boleh ke kita hilangkan yang tadi tu, yang dah angkat tangan tadi? Lower hand balik. Tuan Balik. Madan. Lower hand saja. Masing-masing buat lah, bukan saya buat. Masing-masing buat lower hand. Oh ya, lower hand. Okey, lower hand, betul. Banyak saya kena belajar ni Zoom ni. Okey. Puan Nadira Makis, lower your hand please. Oh, saya boleh buatkan. Okey. Okey. Sekarang ni saya nak tahu berapa orang yang dah ikuti. Bukan apa, saya nak tahu ramai ke tidak, itu je. Kalau tak ikuti tak apa. No problem. Don't worry. Berapa orang yang dah ikuti Haji Taib punya yang 5 hari yang itulah. Mungkin saya pun ikut 4 hari je. So tuan-tuan perempuan, at least 1 hari. Siapa yang dah ikuti? Cuba angkat tangan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 orang lah. Yang lain tak lagi ya. 6 participant raise hand. Okey. Jadi 6 orang dah ikuti. Okey, jadi kalau 6 orang ni tidak adalah masalahnya. Cuma kalau saya nak tanya ataupun saya nak minta didemokan pada saya. Bukan apa, supaya kita nak tahu betul ke tidak apa yang tuan-tuan perempuan dah belajar. Boleh tak? Saya nak minta yang kat tangan ni, Cik Zailani. Cik Zailani, boleh tak demo apa yang Cik Zailani dah belajar? Ataupun share lah apa saja yang Cik Zailani dah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya rasa saya ikut 2 hari, 3 hari. Alhamdulillah. Jadi apa yang teknik yang diajar tu macam mana dia nak release sebenarnya kan, supaya kita berada dalam keadaan positif lah. So macam mana Mbak Tati nak apa saja yang terlintas? Yalah dia apa ni, dia panggil apa tadi? Coaching state. Coaching state kan. Dalam keadaan coaching state. Jadi teknik dianya kita 5 deria. Saya ingat 5 deria kan. Kita rasai kita dalam keadaan relax, kita rasai 5 deria kita release, kemudian kita open mind kita supaya terbuka masuk cahaya, and then kemudian kita grab, and then sekali kita hold, lepas tu baru kita release lah. Itulah saya rasa teknik dia. Okey, terima kasih. Serah pada pakar balik lah. Tak apa, itu kira dah bagus lah tu. Kalau baru-baru ikut, dah dapat kan. Itu kita nak tahu yang itu. Apa yang kita pelajari. Terima kasih Cik Zailani. Okey, Puan Nur Iwana, boleh share dengan kita tak? Tati,
Sebenarnya saya attend hari tu 1 hari tapi tu tetapi pun tak full lah sebab ada benda lain. Tapi apa yang saya dapat sikit lah daripada coaching pasal hari tu berkaitan dengan coach state and crash state. So maksudnya bila mana kita berada di dalam crash state, kita tak boleh nak menyelesaikan sesuatu masalah lah. So kita kena keluar daripada crash state tu. Kita mesti berada di dalam coach state. Sebagai contoh, kalau kita bergaduh dengan kita punya pasangan kan, masa tu masing-masing dalam keadaan crash state. So bila dia berada dalam crash state, kita tak boleh nak menyelesaikan masalah tu. So kita kena keluar daripada crash state tu. Mungkin salah seorang kena diam ataupun lari lah, dia tak bergaduh, dia bertegang supaya nak mengelakkan lagi stres lah. Yang tu lah saya dapat untuk ni. Boleh explain sikit tak Puan Nur Iwana tentang coach state tu? Coach state ni dia lebih kepada macam kita something yang positif lah. Coach state ni maksudnya kita kena cari penyelesaian yang positif lah. Maksudnya kena cari jalan penyelesaian. Bukan kita lagi macam masing-masing nak mempertahankan diri masing-masing kan. So dia tak akan menyelesaikan masalah. Macam tu lah saya dapat sikit lah. Terima kasih Puan Nur Iwana. Puan Siti Nurjana boleh share? Assalamualaikum. Saya join dalam 2 ke 3 hari macam tu lah yang program Haji Taib tu. Mula macam blur jugalah but first time kan join program macam tu NLP. First time dengar word coach state dengan crash state. Tapi yang paling saya ingat lah, kita ada saya join juga untuk sesi breakout room untuk sesi breathing. Masa tu ada jugalah sesi breathing. Ada seorang coach ni dia ajar kita, dia pejam mata, ajar kita cara macam kita bayangkan cahaya masuk dalam badan kita daripada atas sampai ke bawah. So masa tu dia ajar teknik breathing lah dengan betul. Ada juga masa geng-geng sesi dalam room tu, breakout room tu, dia kata efek dia, dia dapat ada rasa sakit dalam badan dia bila dia buat sesi breathing tu. Dia share. Lepas tu masa tu sebab sekejap dia kan sesi tu, coach tu pun dia pun tak boleh nak explain banyak sangat lah pasal kenapa dia rasa sakit bila dia start breathing tu. Itulah yang saya ingat. Tapi kalau macam saya masa buat tu, bila start saya rasa lega sangat. Dia suruh bayangkan cahaya masuk dalam badan kita, oksigen, and then kita rasa lega lah. Itulah yang beri efek pada saya lah yang saya ingat. Terima kasih Puan Nurjana. Sama. Puan Haslina Negeri Sembilan, silakan share. Assalamualaikum. Terus saya dapat join 2 hari lah. Hari tu hari Sabtu dan Ahad. So hari yang pertama, hari Sabtu tu belajar pasal breathing juga. Pasal state Puan Iwana aku tadi cakap kan. So kita kena berada dalam keadaan coach state lah. Kalau kita nak jumpa klien ke apa ke, kita mesti berada dalam keadaan coach state. Lepas tu teknik pernafasan, and then second day tu kita dapat masuk breakout room tu yang belajar pasal breathing, yang 5 step tu, yang I am center, then kita open yang bagi semua perasaan tu, and then kesedaran kita aware dengan kesekitaran sekeliling, and then kita connectkan diri kita dengan dengan diri kita lah, and then kita hold kan dengan semua berkenaan diri kita. Yang tu lah, yang tu masa dalam breakout room tu pun sama macam posisi cakap tadi. Dalam satu grup saya tu kebetulan ada seorang jugalah, dia memang ada macam masalah, dia macam stuck dekat dia punya dada tu. Dia buat tu, so kena amalkan. Mungkin salah satu teknik pernafasan macam dia cakap lah tadi kan. Itu saja. Terima kasih Puan Haslina. Dr. Jamalia boleh share?
Okey, Tok T, saya pergi attend kursus dengan Haji tu 3 hari. Biasa interesting lah sebab sebenarnya saya tak faham pun apa benda dia buat mula-mula tu. Tapi memang very interesting sebab saya nampak macam coaching state, dia ada coaching state dengan crash state ni. Yang coaching state ni dia lebih pada yang positif, yang everything yang positif, yang kita actually kita bercakap dengan diri kita sendiri. Lepas tu kalau yang crash state tu dia benda-benda yang negatif lah. Cuma saya tak faham tu bila nak masuk dalam kontainer tu. Kenapa dia masuk kontainer Tu saya tak faham. Sampai sekarang saya tak faham. Kontainer macam mana? Dia kata lepas everything kita dah aware, kita dah everything, kita dah tahu apa kita punya masalah, kita bersuka, duka kita semua tu. Kita kena masukkan everything kita punya masalah dalam kontainer and then kita hold. That's one saya tak apa faham sikit. Dia sebenarnya kontainer tu dia satu kontainer yang kita rasa macam kita nak masuk semua bila dia dah sampai ke C connected tu, kita nak connectkan everything tu, kita masukkan dalam satu kontainer. Masukkan dalam satu kontainer, kita connectkan semua sekali dan kemudiannya kita hold. Kita hold semua sekali apa yang berlaku dalam hidup kita. Itu yang dimasukkan dalam kontainer tu ya. Itu maksud dia. Cuma ialah kalau kita dalam keadaan yang crash state ya, kontainer yang dia masukkan tu kontainer yang kita nak buang. Kita masukkan semua tapi dia memang crash state ni memang kita tak adalah di kita bukan bagi perhatian kepada crash state sebenarnya. Perhatian kita kepada coach state. Crash state ni kalau orang yang memang tak boleh lakukan terapi dalam masa kalau dia dalam crash state. Itu yang dia kata itu. Tapi kontainer tu ada kontainer yang kita hold, kita connect dan kita hold to ourselves. Itu dia cakap itu. Tapi memang very interesting lah sebab kita pun bila dia cakap bila Haji cakap tentang masukkan udara, masuk dalam ubun kita pun rasa macam something wow. Memang interesting lah benda ni. Cuma kita masih tak faham lagi nak praktis kan. InsyaAllah kita buat hari ni kita buat. Soalan lagi Cik Zul, silakan Cik Zul share. Lu kena unmute ni. Cik Zulkifli unmute, tak dengar. Saya pun ada join juga hari ni. Okey. Sekejap. Assalamualaikum Tok T, Tok Ros dan juga ahli-ahli akrab yang ada dalam grup ni. Okey, saya join satu hari saja, hari yang pertama tu lah, hari Sabtu. Tapi alhamdulillah lah, banyak jugalah saya belajar berkaitan dengan coach state, crash state ni kan. Maksud yang kita dapat mendalami lah coach tu kan, yang mana kita center, coach C tu center lah. Kita kena letakkan diri kita betul-betul dalam pusat diri kita ni. Lepas tu O tu open, maknanya kita kena buka semua kita punya perasaan lah. Away, sama ada kita ni sedar ataupun peka, alert dengan diri kita dan juga dengan klien kita juga. Bagi connected, kena connect dengan diri dan juga persekitaran kita. Whole ni kita kena pegang kita punya berkaitan dengan diri kita ataupun dengan klien kita lah. Jadi coach ni center, open, awareness, connected, whole to myself. Itu yang dikatakan coach. Manakala crash ni dia lebih kepada negatif lah, betul lah. Coach Mat Taib memberi pesanan kita kena letak ataupun sentiasa berfikiran positif untuk mengelakkan diri kita dalam keadaan crash state. Jadi kalau kata macam semalam saya dah bincang dengan Tok T yang waktu lunch tu maknanya emosi apa-apa pun emosi kita kena kawal lah.
Dan satu pengajaran yang saya dapat dalam slot Coach Haji Mat Taib ni, dia berkata pada semua yang menghadiri program beliau pada hari Sabtu tu, kita jangan sesekali memberitahu ataupun menyatakan, oh contoh aku dulu dah buat, kenapa korang tak boleh buat hari ni? Jangan sesekali letakkan diri kita sebagai contoh kepada kita punya klien. Memang betul lah pada saya, sebab seolah-olah kita ni rasa kita ni lebih bagus daripada orang lain. Jadi pada saya menjadi satu ingatan pada diri saya jugalah, supaya tidak mengeluarkan orang kata apa-apa yang kita dah lalui, lepas tu kita maklumkan pada orang lain, supaya seolah-olah macam orang lain pun kena ikut cara kita. Itu yang saya dapat belajar tu tadi. Okey, apa pandangan Cik Zul bila ada orang tua kita kata aku makan garam dulu pada kamu. So what do you think of that statement? Okey, pada saya bagi zaman milenium ni, kita dah tak boleh guna pakai lagi peribahasa aku makan garam dulu kan. Sebab sekarang ni dunia tanpa sepadan. Even macam kita yang dah otai, dah veteran ni pun kena letak diri kita setara dengan the young man yang dah advance dia punya dari segi knowledge, IT dia kan. Jadi kita jangan lagi letak diri kita di bawah tempurung tu. Okay. Macam katak bawah tempurung tu. Okay. Kita kena open lah sebenarnya, open minded kita. Yelah, pada saya kita boleh share our experience dengan younger generation pada anak-anak kita, but we don't expect them to follow what we have gone through kan. Pengalaman kita boleh cerita untuk mereka mengambil pengajaran kan, kalau dia orang dah. Tapi kalau kita kata aku dah buat dulu, aku tahulah macam mana, takkan kau tak boleh buat, that one is a no-no lah kan. Okay, I mean Tok T, mungkin dari segi penyampaian tu, penyampaian tu kita kena upgrade. Betul. Maknanya kita tak boleh straight to point yang kata aku dah pernah lalui kan. So kalau kata kita update dari segi kita punya penyampaian tu, ada kemungkinan besar macam the young man ataupun anak-anak kita boleh terima pakailah kita punya pengalaman tersebut. Okey, terima kasih Cik Zul. Terima kasih. Ya, sama-sama. Okey, Puan Rosita boleh share dengan kita? Saya Rini juga. Saya guna line Zoom Puan Rosita. Yang join Rini. Puan. Ya, saya nama saya Rini, tapi saya guna bilik meeting. Kita orang kongsi share. Okey. Okey. Masa sepanjang saya join 2 hari. Boleh kuat sikit tak Puan Rosita? Tak apa dengar. Boleh kuat sikit tak? Dengar tak Puan? Dengar. Okey. Saya Rini Isura. Cuma saya share dengan Puan Rosita bilik meeting. Okey, tak apa. Hari ni kita orang kat office. Okey. Sepanjang saya 2 hari bersama, yang masa tu saya belajar crashing state dengan coaching state. Okey. Lepas tu bila kita nak berada di coaching state ni, kita tak boleh berada di crashing state. Okey. Segala masalah apa semua kita kena letak dalam satu bekas dan kita tu dalam crash state tu saya tak belajar pasal compassion, reaction, analysis, inspiration, hurt and hatred. Kadang-kadang di part yang goal center tu saya belajar C2 center, open, aware, connection, whole. Kalau dalam center tu maksudnya center tu maksud kita pusat kan. Saya berada di part C saya. Manakala kalau yang I'm open tu saya rasa terbuka. Lepas tu bila tu kita pergi pula ke I'm aware, itu saya sedar. Lepas tu saya belajar I'm connected. Connected ni saya berhubungan dengan apa yang
Lepas kita aware apa-apa masalah tu, kita berhubungan pula. Kita pada dengan situasi apa yang kita ada. Lepas tu barulah kita mendakap, I hold all to myself. Lepas tu kat situ dia pergi bagikan kumpulan-kumpulan, kita belajar teknik pernafasan. Dalam teknik pernafasan tu kita boleh jugalah bercerita apa-apa masalah kita sesama kru kita. Okey Puan. Okey, terima kasih. Tadi apa Puan Rozita kata mula-mula ini bukan Rini, nama saya Rini. Oh, ini Puan Rini, bukan Puan Rozita. Okey. Kita orang kongsi line internet. Sebab hari ni saya kena kerja kat office. Okey, terima kasih Puan Rini. Okey, last but not least, Puan Norazian. Puan Norazian ada? Ya. Assalamualaikum Kak T. Waalaikumsalam. Okey, saya sempat join 2 hari lah tapi on off. Okey, apa yang saya faham tentang course state ni adalah minda sedar kita. Maksudnya dalam course state ni kita berada dalam situasi yang ideal, realistik, berfikiran terbuka lah. Lepas tu yang crash stage ni, sebelum kita pergi ke crash stage, kita akan ada awareness. Awareness tu ada filter lah. Lepas tu yang crash stage ni saya tak ingat, saya rasa ada 4F tapi saya tak ingat. Saya ingat yang fight, flight, ada satu lagi yang hurt tu. Lepas tu ada yang last kali fall lah. Biasa crash test ni melibatkan minda separuh sedar lah. Yang untuk susun masalah ataupun mencari penyelesaian masalah dekat crash state ni perlukan fasa. Kita kena selesaikan mengikut fasa. Macam fight dengan flight tu ada juga yang dekat course stage. Contohnya yang kita nak kena buat keputusan cepat ke apa. Itulah yang saya boleh faham lah. Okey, terima kasih Puan Nora. Okey. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan share tadi tu, itulah perkaranya yang more or less apa yang akan kita cover pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang telah mengikuti program haji tu, saya ucapkan tahniah lah kerana bukan selalu dia buat macam tu ya, bukan selalu dia buat. Jadi bila dia rasa macam dia pun sebenarnya sedang belajar juga dengan US punya penceramah lah tentang NLP ni. Jadi dia juga nak praktis. So itu di antara cara dia nak praktis dan dia panggil siapa yang berminat untuk bersama-sama dengan dia ya. Jadi dia sangat bermurah hati lah dengan kita. Jadi kita ucapkan terima kasih lah kepada Tuan Haji Taib ya. Jadi apa yang kita ingin, yang saya ingin explain pada hari ini ya. Yang pertamanya tentang coach state ni, ke Datuk Ros nak explain? Datuk Ros? Datuk Ros tak ada. Kosong, tak ada orang. Okey, tak apa. Coach state ni dia sebenarnya namanya coach state adalah kerana bila dia kata coaching tu, masa kita buat coaching tu, I panggil you tadi, Tok Ros, you nak explain ke ni? Sorry. Itulah, I cakap you tak ada tadi. Sorry, I ada hands sikit. That's okay. You ready ke? You boleh explain ni? Okay. On this coaching and crash state. Yes. Tapi kalau ikutkan kita sebenarnya lebih fokus kepada coaching state lah. Yes. We try to avoid this crash state ni. Crash state ni yang mana Haji explain tu lebih kepada the situasi. Kan? What would happen if someone got into crash state. Okay, we go for the coaching state ni. Coaching state ni dia nak make sure kita dalam keadaan yang stabil. Our emotion is in a very good condition.
so that bila kita berjumpa dengan orang, bila kita try to solve our whatever needs yang kita ada, so we need to be in the coach state. Sebab kalau kita in a crash state, kita tidak boleh ada fokus. Kita tak ada kita sukarlah nak mendapatkan idea, for instance, you know. So when in the coach state ni, then it's much easier. Okay, I'm sure tadi with the sharing of kita punya kawan-kawan tadi, yes, I think all of them managed to grab the importance of what is C, what is O, what is A, what is C and whole. Cuma yang tadi, untuk yang center ni, if I were to explain a bit here, center ni kita nak pasakkan what is the best state yang kita boleh duduk, kalau boleh berdiri ke, kalau apa pun, dalam keadaan apa pun, kita pasakkan. Yang mana kalau orang tolak kita pun, kita tak jatuh lah. Yeah? So that is why before kita nak buat coach state tu, you must be in a stable position. Biasanya macam kita solat lah kan, kita qiyam tu, so that is in a very stable position. Biasanya ada orang dekat perut, ada orang dekat pusat, normally dekat pusat. So once you cari kita punya pasak kita tu, kita pasakkan dia, kita cari kita punya center, then kita pasakkan dia. Then kita kata, tapi dalam hal ini sebelum kita buat tu, normally kita akan buat breathing dulu. Kita buat breathing inside out 2-3 kali, then you find your center. Yeah? Get all as much energy that you have, then kita relax, lepas tu kita fokus. Lepas tu kita akan berdiri dan fokus and find your center. Normally saya selalu buat macam ni, then go down sampai ke, then pusatlah selalu pusat kita menjadi kita punya pasak kita ya. Dan selepas tu, when you talk about open, bila kita dah stable, then you open yourself. Open to all kinds of around you, open all your dunia. When you talk about open, is you are opening all your sensory awareness, yeah? Your penglihatan, your pendengaran, your sentuhan, bau, rasa, you open to all these things and open to the environment around you. What you have, all your challenges, what you have, all the positive part and all the negative part, you open to all those things, yeah? Dan selepas itu, you aware. Maknanya, bila kita dah terbuka, kita kena aware. Inilah apa yang kita ada di sekeliling kita, dalaman dan di luaran. So yang itu is all back to creativity kita. Apa yang kita ada, apa yang kita aware. Aware with our work, aware with our friends, aware with our family, or aware with the challenges around us, aware the situations sekarang ni kita kena COVID. And all those things tu menyebabkan kita dah buka tadi semua sensory tu, dan kita aware, kita take care of all those things. Yeah? Dan selepas itu, when we dah kita aware, we bring all those things to connect. Normally kita connect macam kita buat bridge tu lah, macam Haji. Saya selalu pun ikut macam Haji buat. Kita connect all the good parts and all the bad parts. Macam dalam explanation Haji, kita kata kita tak boleh deny all the negative part in us ataupun all the negative part around us, sebab that is part of our life. So that is why we connect all those things, the good one and the bad ones, kita connect semua. Apa yang ada dalam diri kita, kelemahan kita, kita punya strength, apa yang di sekeliling kita, yang baik dan tidak baik, kita connect semua tu. Once you connect, then you hold everything. Itu yang macam tadi, just to add apa yang Tok T cakap tu container tadi tu. Actually the container is you. You are the container. Diibaratkan bahawa container tu kita, di mana dalam container tu is full of good, bad, negative and everything. However, once you have that, you hold everything. You must be responsible about whatever you dah hold. Ya, macam kita kata tadi lah, kita tak boleh just nak deny all the bad parts because that is part you. Ada macam mungkin kita tak boleh deny kelemahan kita, mungkin kita ada sedikit ego ke, kita ada sedikit kesakitan ke, kita tak boleh deny that because that is part of you. So kita hold everything dan menjadikan it is part of us. And then baru kita rasakan bila once kita dah hold, that means kita take responsible.
whatever we have is you. This is me. This is, and you have to love everything in you. Cuma dalam hal ini bila kita dah manage benda tu, dan kita boleh able to be more stable. Maknanya kalau apa-apa kesakitan yang kita ada, kita bisa reda lah. Kita reda, kita take it. Okay, this is part of me. I take it as it is. Yang mana bagus tu kita apa ni lah, kita syukur. Be gratitude about what we have yang kita terima. Kita punya mungkin anak-anak yang berjaya, wife atau spouse yang baik dan apa semua tu. Dan kita ada rakan-rakan sekerja yang seronok ataupun harmonious in our life, dalam family ataupun dalam kerja. So we hold everything. Maknanya kita bersyukur. So yang mana yang negatif tu kita reda, tetapi kita able to manage all those things. That is why kita consider that as a container. The container is ourselves. It's all in you supaya apa ni kita ambil, kita balance lah. Dalam hidup ni we have to balance. Semua tu kita kena ambil dan it's part of us, but how we manage things. So once we do that, dah peluk diri tu, kalau orang tak peluk kita peluk diri kita. At the end of it, you love yourself. Whatever it is yourself first. Then you can manage other people. So basically itulah Tok T. I hope that understands, everyone understands. Mute. Tak dengar. Okay, ini crash state boleh sambung ke? Boleh sambung? Okay. Okay, boleh, no problem. Okay, when you talk about crash ni seboleh mungkin kita avoid lah. But then in life, dalam manusia ni kita akan sentiasa berdepan dengan pelbagai cabaran. And bukan kata orang lain, kita pun orang lain pun akan menghadapi satu ketika ada crash state. But how do you manage? Macam crash state ni kita try to avoid because C ni contraction ni bila kita crash, kita start to macam menguncup. Contraction di sini menguncup, maknanya kita nak menyendiri kita sendiri. Kita tak mau cerita dengan siapa-siapa, kita contract ourselves. So itu yang menjadikan perkara tersebut. Dan bila kita contract juga, apa reaction kita? Bila kita dah menguncup, kita tak mau bercerita, kita menguncup diri kita. The reaction is that kita akan menjadi menyendirilah. Kan? So semuanya akan macam kita nampak negatif dan semuanya kita tak mau menerima keadaan tersebut. Dan apabila kita takkan berhubung dengan orang lain dan sebagainya, dan kita start analyze everything, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu, analysis and paralysis. Everything is not right. Orang ni tak betul, orang ni tak betul when you are in that analysis paralysis. So bila dalam keadaan itu, then you separate yourself. You separate yourself from everyone. So kita semakin lagi macam apa ni, kita dalam keadaan yang lagi crash dalam hati. Dan selepas kita menyendiri, you start hate everyone. Because you feel hurt because of what happened to you, then you start hating everyone. So that is why kita kalau boleh kita elak. Yang dalam reaction tadi kan just to add yang kita ada yang the 4 flag tu kan, the 4F tu. So dalam reaction tadi saya terlupa nak cakap, dalam reaction tu when you dah start menguncup, biasanya the impact of reaction tu ialah the 4F tu. It's either you fight back when you are in the situation, when you don't like a person, you start to fight back, ataupun you just run away, flight, you run from that situation. The other one, you freeze yourself. Macam Haji selalu bagi contoh isteri yang diganasi atau sebagainya. Terlalu sangat kita diganasi menyebabkan you freeze yourself. Dan tak lagi nak orang husband nak buat apa pun buat. Itu juga anak-anak dan sebagainya. And then ada juga yang bila full, dia just keep quiet. Tak nak lah, dia tak ada buat apa reaction because dia dah terlampau. That is the peak of it lah, ya? Kalau katakan the reaction from the crash state. So basically those are the but try to avoid this dalam keadaan crash.
dan sebagaimana yang saya selalu because Haji is kita punya teacher kan, kita avoid when you are in a crash state, do not coach your ataupun jangan dengan your subordinate ke, dengan anak ke, dengan apa semua, dengan kita try to avoid. Maintain yourself, try to find your state management first before we meet other people. Kalau tidak, dia akan jadi the 4 reaction tadi itulah, the 5 the F reaction tadi tu. So dalam hal ini saya kira setelah kita dah melalui that coach state tadi tu, so when you are in ada sedikit indication of this crash state, go back to your coach state. Try to find your tu supaya you tidak amplify you punya crash state tu. To be a better person. Ya, so saya ingat itu je tadi. Okey, terima kasih Tok Ros. Jadi seperti mana yang tuan-tuan perempuan maklum ya, yang crash state ni ada 4F tu lah, 4F yang kita patut elakkan tadi ni. Tok Ros pun dah mention tadi ya. Fight, yang pertama fight, yang kedua flight, yang ketiga freeze, yang keempat fold ya. Fight ni kalau kita perlu fight lah ya, sama apa tindakan yang kita nak buat sebenarnya ya. At first stage tu kita nak lawan ya, kita nak lawan apa yang berlaku pada kita ni. And then ataupun kita tak nak lawan, kita just beredar dari situ, flight ya, beredar dari situ. Tetapi pada mereka yang tidak beredar ya, dia akan menjadikan benda tu dia makan hati lah ya, dia freeze ya. Dia tak tahu apa nak buat, dia menggigil semua. Dan yang teruk lebih parah adalah dia fold. Dia terus mendiamkan diri, dia tak buat apa-apa semua. Dia dah makan hati lah kiranya ya. Jadi itu sebabnya kita selalu dengar jugalah kata-kata it's okay not to be in kejap ya. Bukannya ini. It's okay if you cannot be in coach state, but never be in crash state. Ya. Jadi kita katakan tadi, kita dah dengar penerangan Tok Ros tadi, maknanya kalau crash ni tak semestinya semua ni ada pada kita to be in a crash state. Ya, kadang-kadang reaction tadi ni, reaction yang 4F tadi ni mungkin satu je, R je, mungkin agaknya C ya, mungkin kita contraction, kita memang tak mau langsung kita penikan diri, menjauhkan diri pada orang ya. Dan analisis ni kita dah paralyzed dah, kita dah kira macam dah tak boleh nak fikir dah ya, dan kita separate ourselves from other people, and then you feel hatred, tak suka orang ya, benci orang ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya pasti tuan-tuan perempuan, ini mind reading lah, saya pasti ni ada pen, ada kertas, tuan-tuan perempuan kan, ada ya. So what I want you to do is you write down ya, CRASH. Dah Okey, kalau dah sudah, CRAH tu, cuba ditukarkan A tu kepada U. Tukar A kepada U. So, jadi apa? Somebody say something, jadi apa? Crash. Jadi crash. Okey. Crash. Jadi, kalau we do not take care of our crash state, we will be in a crash state. Crash state ni memang lagi teruk lah. Kita memang langsung crash habis. Ya? Jadi be careful supaya kita tidak akan berada di dalam crash state. Lagi lama kita berada dalam crash state, lagi lamalah kita akan lama-lama kita akan jadi crash state. Ya? So never let yourself be in a crash state. Ya? Okay. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sekarang dah 10.37. Saya nak kalau kita sambung lagi, nanti kan kita akan mengambil masa. So why not we take a break now? Ya, boleh Nordin ya? Kita take a break now. Boleh Tok Tip. Okey. Jadi sekarang ni 10.37. Jadi kita akan datang balik 30 minit. Kita datang balik pada pukul 11.07.
Boleh? Boleh Datuk. Okey. Okey Datuk. Okey. Kita masuk je, nanti kita terus buat practical untuk crash. Oh, sorry. Coach. Crash tu kena elak. Aduh. Ni kita akan buat ni. Okay, now kita take a break.